Hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak masuk untuk membincangkan peperiksaan percubaan SPM dari Sekolah Berasrama Penuh SBP. So this is one of the most weighted set paper juga oleh ramai students sebab ramai minta kat saya, cikgu bila SBP nak keluar, bila MRSM nak keluar. So SBP dah keluar, MRSM saya tak tahu bila dia nak dikeluarkan. So kalau dikeluarkan, mesti saya akan mula bincang lah as fast as I can. So hari ni saya nak go for bahagian A untuk soalan SBP ini. So saya tahu saya boleh bincang berapa soalan, depends pada my mood. So kita just go with the flow. Kita mulakan dengan bincang soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan kitar air yang melibatkan perubahan keadaan jirim. So apakah maksud jirim? Itu soalan pertama. Dia minta maksud. Untuk pengetahuan awak, please take note, soalan SBP ini pernah juga menjadi soalan sebenar SPM tau. Like 2022 I guess, satu soalan SBP jadi soalan sebenar SPM. So we were like, wow. So please keep in your mind untuk take note pada semua soalan SBP for the past 3-4 years. Alright? So now, you kena bagi tahu maksud jirim dengan betul. So apakah jirim? Yes, correct. Sesuatu, tak kisahlah sesuatu pepejal ke, cecair ke, gas ke, anything in this universe yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. So that is the answer. So we want the answer memenuhi ruang dan juga mempunyai jisim. Ada dua ni, it's is considered as correct. Has mass and occupied space. So ada je dua ni, kita anggap jawapan dia sebagai betul. Tak ada salah satu pun dah salah, you tak dapat satu markah tu. So the dua markah itu untuk sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dua-dua tu kena ada jisim dan memenuhi ruang. Dia macam macam nak kata, dia macam syarat. Kalau nak kata benda itu jirim, dia kena penuhi dua syarat ni, baru you boleh kata benda tu jirim. Kalau either one tak ada, tu bukan jirim lagi. Faham? Done. Next question. Apakah nama proses T dan nyatakan sama ada tenaga haba diserap atau dibebaskan. Nama sama ada tenaga diserap atau dibebaskan. So cuba tengok proses T ini. Daripada cecair kat bawah ni, dia berubah menjadi awan. Betul tak? So itu proses apa? Penyejatan. Pandai. Air dia tersejat naik ke atas. Betul tak? So proses penyejatan. Now I want to ask you, penyejatan ini menyerap haba ke membebaskan haba? Cepat. Jawab cepat. So bagi tahu cepat. Dia membebaskan ke menyerap haba? Tengok you punya buku teks and you boleh visualize. Dia daripada air, dia berubah macam menjadi awan. So haba mestilah diserap. Correct. Haba diserap. Cukuplah. Markah pertama untuk nama proses dengan ejaan yang betul. Markah kedua, haba diserap. Jangan tulis diserap sahaja, salah. Apa yang diserap? Haba diserap. Atau lagi better kalau tulis macam ni, tenaga haba diserap. Cukup. So ni lagi lengkap. Sebab haba adalah satu bentuk tenaga. Dapat ke? Dapat. So make sure you jot down tau apa yang saya bagi tahu ni. Jangan tak jot down, nanti pening pula kata tak faham. It's not because of you tak faham, you tak fokus. Now moving on to next question. Lengkapkan kotak berikut susunan zarah air bagi menunjukkan perubahan ketika proses U. Mana proses U? Itu proses U. Proses U ni dia macam dari menurun, betul tak? First dia jauh-jauh, maksud dalam bentuk gas, dia turun sebagai yes, betul. So literally to say, ada gas. Awan kan terdiri daripada gerombolan gas kan. So ini
is the gas. Nanti dia jadi cecair. Dapat tak? So ini susunan untuk cecair. Okay, so this is the susunan zarah air. Okay, so saya harap you dapat. Okay, so the 2 markah is, setiap satu ni 2 markah. Ini betul dan ini betul, baru dapat 2 markah. Kalau either one salah, dapat 1 markah sahajalah. Kalau dua-dua salah, kosong lah. Okay, so soalan yang senang juga, tak ada apa yang susah. Okay, next. Darjah 2 menunjukkan contoh bahan kaca, okay, dan seramik masing-masing digunakan dalam kehidupan seharian. Banyak saya dah jumpa soalan pasal kaca dan seramik ini. Okay, dia tanya nyatakan komponen utama kaca. Okay, buku teks pun bagi tahu komponen utama kaca apa kelas? Yes, silikon dioksida. Okay, silikon dioksida. Okay, ataupun nak tulis SiO2 boleh, atau nak tulis silika boleh. Okay, in English version you can either eja SiLiCON dioxide. You cannot eja SiLiCONE. This is considered as spelling error. Okay, you cannot say silicon dioxide. Cannot. Okay, it's better to mention silicon. Okay, CON saja, tak payah letak E in English version. In Malay, silikon oksida ataupun silikon dioksida atau silika. Saya lebih suka silika sebab dia senang, ejaan dia tak panjang. Okay, next. Nyatakan jenis kaca yang digunakan dan juga satu sebab. Okay, you guna kaca apa untuk yang ni? You guna kaca apa? Yes, betul, you guna kaca borosilikat. You belajar 4 jenis kaca, betul? So, untuk alatan macam ni, kita guna kaca borosilikat. Okay, ingat, kaca borosilikat ni dia is very special sebab dia boleh tahan terhadap haba. Maksudnya dia punya resistance, okay, dia punya kerintangan terhadap haba tu tinggi. So macam alat-alat ni kan, you nampak tak dia panaskan, yang ni pun dia akan simpan air yang panas and so on. So semestinya dia kena guna kaca borosilikat sebab kerintangan terhadap haba yang tinggi. So tulis saja kerintangan terhadap haba yang tinggi. Or some of the students dia prefer tulis perkali pengembangan rendah. Maksudnya dia tak senang mengembang. So kalau dia tak senang mengembang, better lah. Kalau dia senang mengembang, boleh meletup. So you can just mention perkali pengembangan yang rendah. Boleh juga, still dapat markah kedua. Either one of these reason. Okay, either you mention jenis kaca dia and settlekan, or you mention and then you mention sebab dia. Okay, wajib mention jenis kaca dulu dan satu sebab. Okay, ingat jangan bagi more than satu sebab sebab dia dah kata satu sebab sahaja. Dia dah specify. You bagi 2 sebab, walaupun 2 betul tapi dikira salah juga, tak ikut arahan soalan. Okay, next. Satu contoh sebatian yang membentuk seramik. So paling simple, yes, correct, aluminium oksida ataupun magnesium oksida. Tanah liat pun boleh. You jangan kata kaolin ke, titanium carbida ke, atau silicon carbida. That is not sebatian yang membentuk seramik. It is either aluminium oksida, magnesium oksida ataupun tanah liat. So I love to make myself simple. I like to write aluminium oksida. Okay, tak perlu tulis formula. Kalau you nak tulis, boleh juga Al2O3. If you just now to write the formula only also can, sebab dia minta satu contoh sebatian. Dia tak minta nama ke, dia tak specify dia nak apa. Dia just minta satu contoh sebatian sahaja. Okay, and next one, satu perbezaan sifat asas. Okay, highlight the word sifat asas kaca dan seramik. So sifat asas boleh terdiri daripada dia punya properties, dia punya sifat biasalah yang everyone mostly know. So jangan kata kaca keras tapi rapuh, tapi seramik keras dan kuat. That is not a sifat asas. Sifat asas is something about in this schema lah. Dia talk about lut sinar, legap and so on. Okay, so you tahu kaca adalah lut sinar, betul tak? Kaca lut sinar. Tetapi seramik adalah lut apa? Tidak lut sinar ataupun legap. Seramik is mostly legap tau. Manakala seramik adalah legap.
Tu je. Okay. So dah settle menjawab soalan nombor 2 untuk SBP. Now kita masuk soalan nombor 3. Okay, Raja 3 menunjukkan pipe air yang diperbuat daripada sejenis polimer. Soalan bab polimer pula. Okay, nama monomer polimer tersebut. Okay, polimer ini adalah polychloroethana. Betul? Etina lah. So dia punya monomer adalah either chloroethina atau nama dari dia vinyl chlorida. I love to write chloroethina. Senang. So chloroethina. Macam mana saya tahu? Kenapa saya kata senang? Sebab dia minta monomer, right? So aku tolak poly, aku tulis selebihnya. So kalau senang lah ingat chloroethina. Senang lah kan? Settle. That's how I ingat. I tak suka tulis vinyl chlorida tu. Saya rasa macam susah nak ingat. Okay, so kalau orang tanya pasal polychloroethana, I buang poly, dan selebihnya adalah monomer dia. Saya ingat macam tu. Okay, jenis tindak balas. Okay, jenis tindak balas you belajar berapa? Comment down ke comment box. So untuk yang ini adalah penambahan. Sebabnya dia adalah etina, sejenis alkina. So alkina boleh buat penambahan. So this is pempolimeran penambahan. Jangan tulis penambahan saja tau. It is considered as wrong. Okay, better you write pempolimeran penambahan. Cukup lah. Okay, next, persamaan pempolimeran. Ni kat buku teks ada. Okay, so you kena tahu formula struktur untuk yang ni dulu. So C double bond dengan C, H dan juga H. Sini pun H, sini pun H. So dah ada 4 ikatan. Dia ada berapa? Let's say ada N. N stand for maybe 2 ke 3 ke, tak tahu. So dia membentuk polychloroethina. So H bond with carbon and carbon with H. Sini pun H, sini pun H. Dia akan bentuk rantai yang panjang. Rantai yang panjang ini menunjukkan dia punya formula berterusan sebab dia kan polymer. So this is how it looks like. So when you nak tulis dia punya polymer from its monomer, you just buang the double bond and panjangkan the line sahaja. Dah settle. So mana markah dia? Markah formula monomer yang betul dan formula polimer yang betul dan seimbang. Ingat, ramai kalau buat formula polimer dia tertinggal N kecil kat bawah ni. Tu salah Jangan tinggal N kecil kat bawah. Okay, next question. Apakah sifat-sifat polimer? Okay, highlight the word sifat-sifat dan tengok berapa markah. 2 markah. So dia nak 2 sifat lah. Maksimum boleh bagi sampai 2. So kenapa dia sesuai digunakan sebagai pipe air? Semestinya dia tak berkarat. Kalau dia senang berkarat boleh tak guna dia sebagai pipe air? Tak boleh. So tidak berkarat. 1. Okay, dan yang kedua adalah, dan nak kata keras boleh, nak kata kuat boleh, tidak terkakis boleh juga. So I love to write tidak berkarat. Sebab pipe air semestinya dia tak boleh berkarat. Sebab kalau dia kena air dia akan berkarat, betul tak? Tapi kalau guna this one, yang polychloroethina ini, dia tak akan berkarat. Dia punya sifat tu memang macam tu. Okay, so dapatlah you punya 2 markah. Now you jump kepada soalan nombor 4. Okay, baca soalan. Okay, so Raja 4 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur. Okay, huruf-huruf yang digunakan tidak mewakili simbol sebenar yang lah yang ada dalam jadual berkala. Okay, so tak apa. Okay, so now you tengok. Berdasarkan Raja 4, nyatakan unsur yang wujud sebagai gas monoatom. Ingat, kalau dia kata monoatom saja, M, itu adalah kumpulan berapa? Kumpulan 18. Kalau monoatom, it's straight away untuk kumpulan 18. Okay, sebab semua unsur kumpulan 18 adalah gas dan mereka adalah monoatom. So kalau monoatom itu term untuk kumpulan 18. Apa nama kumpulan 18? Yes, pandai. Gas adi or gas nadir. Okay, tu tulislah. Takkan semua aku dah tulis. Okay, unsur M. Okay, tulis simbol X. Okay, simbol X bagi membentuk oksida amphoteric pada Raja 4. Okay, so oksida amphoteric dia kat color mana? Yes, betul, color 3.
Okay, color 3. Which side? Yes, betul. This one. Sebab first, dia mula dengan natrium, magnesium, baru aluminium. So, kat sini lah. Sekarang ni you kena ingat. Okay. Kejap. Yang atas ni kan, kalau you, okay, let's say lah, you nak kata ni, let's say lah, you kata ni sebagai neon. Okay. Walaupun you tahu nama sebenar dia, jangan tulis. Sebab dia kata berdasarkan Raja 4. So, at that particular point, dia duduk sebagai M kan. So, tulis je M. Jangan tulis nama dia. Salah. Sama juga yang X ni pun, ya, saya tahu unsur amphoteric hanya boleh dibentuk oleh aluminium. Tapi jangan you tulis aluminium macam saya tulis tu. Tu salah. That's why saya biarkan dulu tulis. Okay, just nak tahu ada tak yang komen ke tak kat video ni. Nanti saya tengok lah. Okay. So, dia kata simbol X kan. Tulis X. Kalau you tulis AL, memang salah. Okay, macam mana saya tahu that X duduk kat sana? Okay, kita tahu amphoteric adalah aluminium. Okay, so aluminium, dia punya nombor proton berapa? Nanti you boleh tengok jadual berkala. 2.8.3. So, dia duduk kat kumpulan. Yes, pandai. Kumpulan 13. Kan electron valence dia 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni kumpulan 13. Kenapa dia kat color 3? Sebab dia ada 3 petala berisi elektron. So duduk kat this color, kumpulan 13. That is how I tahu. Faham? So to make it simple, saya tahu kedudukan dia based on dia punya nombor proton. So this question is analysing sama ada you tahu tak dia punya nombor proton dan cara identify group dan color based on number proton. Dapat? Okay, itu kedua. Dapatlah 1 markah. Okay. Susun semula dalam color 3 dari saiz atom paling kecil ke saiz atom paling besar. Okay, saya nak tanya kat you, color 3 dari kiri ke kanan lagi besar ke, atau dari kanan ke kiri dia lagi besar? Kira macam dia merentasi color, biasalah kan dia merentasi mesti dari kiri ke kanan, betul? So you rasa untuk color 3, kalau dia merentasi dari kiri ke kanan, saiz atom akan lagi besar ke lagi kecil? Ya, pandai. Lagi kecil. Betul tak? So paling kecil sekarang yang mana? L lah. Sebab betul nombor proton dia semakin berbesar. Tapi kan you kan tahu keelektronegatifan unsur color 3 adalah tinggi apabila merentasi color. So dia ada banyak elektron. So dia punya saiz akan lagi kecil. Itu memang you kena ingat. Kalau orang kata je color 3, betul nombor proton dia semakin bertambah merentasi color, saya mengaku. Tapi saiz dia akan semakin mengecil. Itu sifat dia. Okay. So sekarang yang paling kecil apa sekarang? Yes, L yang paling kecil, diikuti oleh K dan kemudian X serta J. Okay, X kan adalah sebab you dah tulis dah kan X kat sana. So tu pun member of color 3. Okay, next. Bandingkan. Okay, dia kata bandingkan kereaktifan unsur H dan J apabila bertindak balas dengan oksigen. Okay, H dan J duduk kat kumpulan 1. Okay, so you rasa H lagi reaktif ke J lagi reaktif? Okay, ingat, kumpulan 1 lagi besar dia punya petala, dia lagi cepat derma elektron. So dia sangat reaktif. So in this case, you rasa petala J, okay, J kumpulan 1 juga. Sorry, H kumpulan 1 ada berapa petala? 2 petala. Ini ada 3 petala. Kenapa? Sebab dia color 3. Betul tak? Agree tak? So sekarang cuba tengok petala mana yang besar? J punya yang besar. Logik tak? Okay, so kalau J punya besar, petala J yang besar kalau you lukis. So yang mana senang derma elektron? H ke J? Yes, J, sebab dia lemah. Lagi besar dia punya atom untuk kumpulan 1 dan untuk kumpulan 1 saja, dia lagi lemah. So in this case, J senang derma elektron. So untuk kumpulan 1, kereaktifan bergantung pada seberapa mudah atom itu melepaskan elektron dia. Dia sangat reaktif. Dapat tak? Tulis saya sekali. Kumpulan 1, jika atom itu senang lepaskan elektron, dia sangat reaktif. Yang mana senang lepaskan elektron? Atom yang bersaiz besar. So in this case, yang paling bersaiz besar J lah. Dapat? So kereaktifan dia adalah J lebih reaktif berbanding
H. Cantik lah. Okay, now jelaskan jawapan. Kenapa you kata J lagi reaktif? Okay, the first thing first, you nak compare dari segi kereaktifan. Apa ayat pertama you? Yes, you kena talk about size atom. Boleh check note kat sini. Okay, check note. Okay, first, you wajib talk about size atom kalau nak compare pasal kereaktifan. Okay, next, you talk about daya tarikan. Okay, then kesan pada elektron. This is the 3 point that you wajib ada kalau you nak terang pasal kereaktifan. Dapat tak? Okay, so these are the 3 things that you should take note. Okay, first point, you kena cakap pasal size atom. So you tahu size atom J lebih besar berbanding atom H. Berbuih mulut saya dari tadi dok terang kenapa size atom J lebih besar berbanding atom H. If let's say lah you tak ada nombor proton pun, you just tengok je dia duduk kat color mana. Lagi besar nombor color dia, lagi banyak dia ada elektron, lagi banyak petala dia berisi elektron. That is how I guess lah. Okay, so betul lah size atom J lagi besar berbanding H sebab ni duduk kat color 3, ni duduk kat color 2. Mestilah. Okay, itu satu point. Okay, next point, daya tarikan. Okay, ingat, you nak talk about kereaktifan, you nak cakap je pasal unsur itu, you nak cakap kenapa unsur tu bertindak balas dengan ni, kenapa tak bertindak balas dengan ni. Okay, whatever lah, mostly kereaktifan. First thing first, you kena cakap pasal size atom. Tu you dapat kan? Okay, next one, you wajib talk about daya tarikan. Kenapa? Sebab tindak balas berlaku hanya apabila ada perkongsian, pendermaan ataupun penerimaan elektron. When 3 benda ini berlaku, baru ada tindak balas. Tapi nak berlaku 3 benda ini, either one lah daripada 3 ini berlaku, dia ada kaitan dengan daya tarikan. Sebab semestinya atom ni kena lepas, barulah atom ni dapat. Betul tak? Kalau atom A tak nak bagi, macam mana atom B nak jadi stabil? Betul tak? Logik tak? So next, you wajib kata daya tarikan nukleus. Tapi you kena specify daya tarikan nukleus terhadap apa? Terhadap elektron valence. Okay, kenapa elektron valence? Sebab elektron yang di petala terluar adalah apa? Elektron valence. Elektron tu yang akan diderma dahulu. Faham tak? Apa-apa tindak balas pun, apa-apa proses pun in chemistry, dia akan target elektron valence dulu. Sebab dia yang duduk kat paling luar, dia nak tarik yang tu dulu. Faham tak? Like you lah kan? Okay, let's say you anak sulung. Okay, adik you adik ilah, okay, adik you mesti dia bongsu kan? Okay, so apa-apa orang nak tanya pasal rumah you, mesti akan tanya kat you dulu. Betul tak? So you anak sulung, you lahir dulu, okay, then baru tanya kat adik. Itu satu contoh. So in this case pun sama. Ni yang duduk kat paling luar, so paling jauh, so dia yang akan didermakan dahulu. So daya tarikan nukleus macam ni. Wait lah, I lukis yang tunjuk. Okay, ni satu. Okay, 3 benda ni lah kan. Okay, you cuba tengok daya tarikan nukleus untuk yang ni dengan yang ni, yang mana you rasa lemah? Okay, A ke B? Cepat. Okay, B. Kenapa lemah? Sebab nampak tak nukleus dengan petala valence yang ada elektron valence jauh. So daya tarikan dia kuat ke lemah? Ini lemah, ni mesti kuat. That is what I wrote up here. Faham tak? Okay, it's just you kena tahu placing you punya nukleus. Lagi jauh you punya nukleus daripada you punya petala valence, itu adalah lemah. Faham? Kalau dia dekat, dia adalah kuat. So in this case, you kata atom J lagi besar. So anggaplah ni sebagai J, ni sebagai H. So dah nampak jauh, dia besar, so mestilah jauh. So daya tarikan untuk nukleus terhadap elektron valence, yang mana you rasa kuat? Of course yang kecil lah, yang besar lemah. Okay, so betul lah. Then when dia lemah, apa dia? So atom J lebih mudah melepaskan elektron. So dia lebih mudah lepaskan elektron, so dia cepat jadi stabil. So dia sangat reaktif. Itulah masalah dia. So you kena ingat satu je, kumpulan satu, nak tahu dia punya kereaktifan, you kena cerita 3 benda ini. Then you wajib kena ingat that untuk kumpulan satu, semudah mana unsur itu melepaskan elektron, itu lagi kuat. Basically lagi besar size atom, lagi reaktif. Tu je you kena ingat. So kalau orang tanya kat you kan, kumpulan satu kita ada paling atas lithium,
then natrium, then kalium kan. So tiga-tiga ni yang mana paling reaktif? Kalium yang paling reaktif. Sebab dia sangat besar, dia senang lepaskan elektron dia, so dia senang bertindak balas. That is how untuk kumpulan 1. So literally saya dah ulang kaji dah konsep-konsep utama untuk kumpulan 1 in this question. So I jump to next question, soalan nombor 5. Okay, so soalan nombor 5 ini berkaitan dengan bahan-bahan dalam 2 mi segera. Okay, so ini berkaitan dengan bahan tambah kimia lah dalam makanan. Okay, so first, bahan-bahan. Tepung diperkaya minyak sawit, asid sitrik, serpihan daun bawang kering, putih telur, laktosa, mononatrium glutamat. Okay, highlight sebab kat sini tak ada pun mononatrium glutamat, lemak ayam dan juga pewarna azo kuning. Okay, yang tu, okay, pewarna azo kuning ada. Okay, dua benda ni tak ada, lemak ayam tak ada. Okay, laktosa ada. Okay, fine, ini you baca sendiri. In this one, kita ada serbuk ayam organik, betul tak? Okay, itu like a new ingredient, tak ada kat sana. Serbuk bawang putih, ada juga. Okay, and serbuk bawang. Okay, so ini memang ada kat dua set ni lah, okay, yang berbeza. Okay, fine. Apakah jenis, okay, you kena tahu jenis bagi asid sitrik. Okay, dia adalah sejenis. Jangan kata asid kuat, aku bagi penampau untuk kau. Jangan kata asid lemak, tu pun salah juga. Dia tanya jenis bahan tambah. Okay, so asid sitrik ni berfungsi sebagai apa? Antioksidan. Ya, pandai awak. So, tulislah antioksidan. Okay, apakah nama bahan tambah makanan yang digunakan? Okay, apa nama tu? Yes, betul. Dia kata menarik. Highlight tu menarik. Menarik itu lebih kepada pemandangan. So both of this set, apa yang dia guna? Pewarna azo kuning yang menarik orang. So just write pewarna azo kuning sahaja. Pewarna azo kuning. Cukup. Okay, next. Berdasarkan bahan-bahan dalam Darjah 5.1, mi segera manakah yang paling kurang memberikan kesan buruk? Okey. Dan apabila dimakan secara berlebihan, berikan sebab. Okey, actually whatever mi segera you makan pun mostly tidak baik. Okey, yang mana kurang memberikan kesan buruk? Okey, you tengok. Ini dia ada serbuk-serbuk bawang, serbuk organik je. Tapi yang ni ada mononatrium glutamate and also lemak ayam. Okey, so mononatrium glutamate is not very good lah. Okay, so you rasa yang mana? Yang mana paling baik untuk dimakan? Of course, mi segera B. Pandai. Tulis tu satu markah dah. Tengok, satu markah simply you dapat. Mi segera B. Okay, dia dah kata berdasarkan bahan-bahan kan. So you punya reason pun mestilah berlandaskan berdasarkan bahan-bahan itu, not other than bahan-bahan. Faham? So you boleh kata mi segera A menggunakan bahan perisa sintetik, mi segera B menggunakan bahan semula jadi, ataupun you boleh kata mi segera A dia menggunakan apa? Mononatrium glutamat sebagai bahan tu kan. Okey, sebagai perisa. Tapi yang ni dia guna serbuk bawang putih dan ayam organik sebagai perisa. Okey, so you can just mention macam tu lah. Or else you can kata ni ada lemak ayam, yang ni tak ada lemak ayam. So kandungan lemak untuk mi A ni lagi tinggi berbanding B. Dia ada 3 jawapan. Okay, saya bagi the simple answer that senang untuk you nak ingat. Mi segera A mengandungi kandungan lemak yang tinggi. Okey, lemak yang tinggi berbanding mi segera B. Tu je. Okey, ini satu reason. If let's say you nak bagi other reasons, saya sebut je, you tulis Okey, kejap. Mi segera B. Okay, I write first. Okay, you can say mi segera A menggunakan bahan perisa sintetik ataupun perisa sintetik, manakala B segera B menggunakan perisa semula jadi.
Boleh juga. Or you boleh kata mi segera A menggunakan mononatrium glutamat sebagai perisa, tetapi B segera B menggunakan serbuk ayam organik, serbuk bawang putih ataupun serbuk bawang sebagai perisa. Kiranya dia guna perisa organik. Okey, faham? Dapat? Saya harap you dapat lah. Okay, you mention bahan yang ada. Okay, so if you tak mention tu dikira salah tau. So better you mention. Okay, so dapatlah 2 markah. Actually this 2 markah sangat senang dapat. Tak ada apa pun, just you ingat ke tak tu saja. Okay, next question. Seimbangkan persamaan. Okay, persamaan kimia bagi tindak balas penghidrogenan minyak sawit X kepada lemak tepung Y. Okay, ini you ada belajar kat buku teks. Okay, so cuba ingat, recall balik. Hidrogen kita guna berapa? 3. Tengok buku teks kalau tak ingat. Okay, next. Okay, hitung jisim lemak tepung yang terhasil apabila 73.9 gram minyak sawit digunakan dalam tindak balas penghidrogenan itu. Okay, so dia kata jisim lemak tepung kan. You tahu based on you punya persamaan kimia, 1 mol yang ni X ni menghasilkan 1 mol Y. Kan yang ni X, betul tak? Kan dia kata ini minyak X, ini Y. Okay, so dia memang satu-satu lah. Okay, dah balance lah kan. Okay, so now in this case dia kata jisim. I was very curious kenapa dia bagi soalan macam ni sebenarnya SVP tahun ni. Okay, so kira bilangan mol dulu. Okay, bilangan mol minyak sawit. Okay, so you tahu 73.9 gram bahagi dengan minyak sawit adalah X kan, so bahagi dengan 739 gram per mol. Okay, so nanti you akan dapat 0.1 mol. But based on persamaan kimia you, based on persamaan kimia. Ada yang tanya, cikgu perlu ke tulis based on persamaan kimia ini? Nak kata perlu tak, kalau you tulis bagus jugalah. Okay, sebab dia nak menunjukkan that you buat nisbah mol. Okay, so 1 mol X bernisbah dengan 1 mol Y. Tapi dalam lab kita ada 0.1 mol X sahaja. So Y semestinya 0.1 mol Y juga. Tapi dia nak jisim, betul? So bilangan mol darab dengan jisim molar. Korang semua saya harap pelajar SBP yang tengok, semua boleh tengok. By time dah pandai cara nak kira yang ni, sebab takkanlah saya nak tunjuk every single thing, betul tak? Bilangan mol sama dengan jisim per jisim molar, manipulate the formula, mol darab jisim molar dapat jisim. Perlu ke saya ajar macam tu, macam budak kindergarten? Tak kan? Harap tak lah. Kalau still ada yang nak macam tu, just let me know lah. Boleh PM tepi kalau malu. Boleh PM lewat my Instagram. You boleh join kelas tuition kita. Sana saya akan ajar slow and slow. Okay, so jisim you adalah 0.1 mol darab 745 gram per mol negatif 1. So cut tekan calculator, you dapat 74.5 gram. So this is your final answer. So satu markah you kira bilangan mol. Markah kedua you buat nisbah mol ni. Ni wajib ramai tak buat nisbah mol ini. Terus dia dah tahu dah, satu-satu, so 0.1. No, you kena tunjuk nisbah mol ni. Then you darab ni, is your markah ketiga. So macam mana you dapat 3 markah atas markah keempat. So 4 markah dah dapat. Jom tengok next soalan nombor 6. Wah, pendek soalan ni. Pendek dan ringkas. Okay, tak apa. Okay, we move on to next question. Soalan nombor 6. Okay, jadual 1 menunjukkan keterlarutan sebatian P dan sebatian Q apabila ditambah ke dalam air dan pelarut organik. Saya rasa soalan SVP tahun ni straightforward lah. Menarik juga. Okay, so P larut dalam air tapi tak larut dalam pelarut organik. Q tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Cepat. So, you rasa P ni apa? Dia larut dalam air, so dia semestinya sebatian ion lah. Tu pun korang tak tahu, sebatian ion. Kalau dia larut dalam air saja, itu sebatian ion. Yang ini dia larut dalam pelarut organik sahaja, so dia sebatian kovalent. Ingat, kalau organik kan dia habis dengan K kan? Nampak tak ada K kat belakang?
So kiranya dia punya starting adalah covalent. Ingatlah macam tu. Okay. So jenis ikatan dalam sebatian P. Ingat, sebatian dengan ikatan is just lebih kurang saja. So kalau you kata dia sebatian ion, dia ada ikatan ion. Kalau you kata tu sebatian covalent, dia ada ikatan covalent. Tu je beza dia. Okay, so now dia tanya ikatan P. You tahu P adalah sebatian ion, so dia ada ikatan ion. Jangan pening-pening. Okay, apakah persamaan dalam pembentukan sebatian P dan Q? Kira dia tanya persamaan antara sebatian covalent dan juga sebatian ion. Okay, so satu, dia melibatkan elektron valence. Okay, settle lah. Ataupun atom mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Itu dua je persamaan dia. So yang sangat easy you boleh ingat, melibatkan perkongsian atau pendermaan. Kenapa perkongsian? Sebabnya covalent berkongsi elektron. Ion dia menderma elektron. Perkongsian atau pendermaan elektron valence sahaja. Jangan kata elektron valence and you tak full stop wrong. Kena letak sahaja. Sebabnya whatever happens pun it's always electron valence. Okay. So mention lah electron valence sahaja. Dapat? Next. Etanol mempunyai ikatan yang sama dengan sebatian Q. Nyatakan keterlarutan dalam air. Okay, you tahu, ni soalan basic ni. Sebatian Q larut tak dalam air? Tak larut. So etanol you rasa ikatan sama dengan Q. Kejap. Okay. Okay, so etanol ikatan sama dengan sebatian Q. Okay, so etanol ada ikatan covalent. Okay, katakan keterlarutan dalam air. Okay, ni dia memang saja nak bagi trik ke orang lah. Okay, and then berikan alasan. Okay, sebenarnya betul sebatian covalent tak larut, tetapi dia ada ikatan covalent, but at the same time etanol ini dia special. Dia ada ikatan hidrogen. So dia akan membentuk ikatan dengan air. So dia akan larut sebenarnya. Okay, so ni dah diberitahu kat buku teks. Saya rasa ni betul-betul dalam buku teks, tak silap saya. So etanol larut dalam air. Tapi saya garanti ramai salah soalan ni. Ramai akan kata tidak larut. Okay, then kenapa? Sebab etanol membentuk ikatan hidrogen ataupun molekul. Tak apa macam ni. Okay, tak apa. You just jawab macam ni. Ikatan hidrogen, because we want the ikatan hidrogen. So ikatan hidrogen antara molekul etanol dan air terbentuk. Molekul air terbentuk. Okay, so it's just a matter of you tahu tak etanol ni boleh bentuk ikatan covalent, ikatan hidrogen ke tak boleh? Itu sahaja. Okay, betul etanol ni C2H5OH semua bukan logam, so semestinya covalent. Ya, I know, tapi dia ada capability untuk membentuk ikatan hidrogen juga. So when kita letak dia dalam air, dia boleh bentuk ikatan hidrogen, so dia akan larut. Faham? Okay, next. Apabila gas hidrogen klorida bertindak balas dengan gas amonia, wasap putih terbentuk. Namakan ikatan itu. Okay, gas hidrogen klorida is HCl dan yang ni gas amonia NH3. Okay, so ingat, ni semua bukan logam, so semestinya bukan ion. Okay, kalau nak kata ikatan hidrogen tak ada air, betul tak? Okay, so nak kata ikatan covalent. Okay, hold on dulu. Okay, sebenarnya ini adalah ikatan dative. Okay, kenapa? Sebabnya perkongsian elektron itu dia akan datang dari satu elemen sahaja. So nak make it simple,
tindak balas antara gas hidrogen fluorida dengan gas amonia adalah ikatan datif. So you just mention ikatan datif. Faham? Ikatan datif. Okay, then persamaan kimia bagi tindak balas itu. So persamaan kimia dia sebenarnya HCl bertindak balas dengan NH3 menghasilkan ammonium klorida, which is NH4Cl. Tak payah balance sebab memang itself dah balance dah. So you tulis formula bahan dengan hasil betul, automatic dapat markah kedua. Sebab formula betul je, markah kedua you automatic dapat untuk this question, sebabnya dia tak perlu balance kan. Okay, hitung bilangan molekul. Ni soalan basic lah. Okay, guna konsep pemalar Avogadro itu. Okay, so you tahu, kejap, you tahu that kira bilangan mol dulu. Okay, so bilangan mol untuk mana? Gas amonia. Kenapa? Sebab kita ada the same gas amonia. So bilangan mol gas amonia is simply 8.5 gram bahagi dengan NH3. Betul tak? So N adalah 14, 3 ada, so 17 gram per mole negative 1. Press your calculator, you dapat 0.5 mole. Kejap, I want to press juga. I tak percaya my student. 8.5 divided by 17. Okay, betul. Dia tengah mengantuk sebab tu aku tak percaya. Okay, then dia minta bilangan mole. Betul tak? So guna segitiga yang pertama, bilangan mole darab dengan pemalar Avogadro. So bilangan molekul saja. You tahu gas ammonia itself dia adalah a molecule. So tak payah darab dengan bilangan atom semua. Okay, so just you ambil bilangan mole dia, darab dengan pemalar Avogadro. If let's say dia minta bilangan atom dalam gas ammonia, you kena darab dengan 4. Kenapa? Sebab ada 3 hidrogen, 1 nitrogen. So 4. So you press your calculator correctly this time also. Yang ni tak ada unit, jangan tulis mole pula, salah. Okay, bilangan molekul tak ada unit. Okay, so jawapan akhir adalah 3.01 darab 10 kuasa 23. Ramai pelajar when kami minta bilangan molekul ataupun bilangan atom atau bilangan ion, dia pergi letak unit mole. Salah. Ingat, bilangan molekul ke atom ke ion tak ada unit. Okay, hanya bilangan mol ada unit, jisim ada unit, jisim molar ada unit, isi padu ada unit, isi padu molar ada unit. Tu sahaja. Faham? So jangan trick out yourself. Soalan nombor 7. Okey. Jadual 2 menunjukkan hasil tindak balas pembakaran bagi CH4. Okey. Ni pembakaran lengkap, ini pembakaran tidak lengkap. Okey, siri homolog bagi CH4. So dia adalah apa? Okey, CnH2n. Betul tak? Ya ke? H2n plus 2. Baru lengkap. Okey. So, in this case, kalau HU1 ni jadi CH4 lah. So, ini adalah alkana. Okey. Betul? Saya tengok ni based on the formula. Okey. Sini saya dapat 4. 2n plus 2 sama dengan 4. So, saya manipulate the formula. Ajar mathematics lah sekarang. Okey, so dapat 2. So, n sama dengan 1. So, kalau dia Cn, 2n, dia jadi C, H jadi 2. Tak, saya nak 4. So, kena tambah lagi 2. Macam tu lah saya tahu, saya ingat formula dia. Okay. Tapi formula ada 3 je. H2n plus 2, H2n minus 2 dan H2n saja. Usually 2n minus 2 tu tak naik. Okay, selalunya naik 2n plus 2 dan 2n sahaja. Okay, nama bagi X dalam set 1. Okay, dia kata pembakaran lengkap. Kalau pembakaran lengkap, hasil dia selalu dah wajib dalam silibus. Hasil dia adalah karbon dioksida dan air sahaja. So, dia dah bagi air. So, X adalah karbon dioksida. Okey, ada student tanya kat saya, cikgu saya tulis CO2, cikgu bagi betul ke? Pangkau. Sebabnya saya minta nama. You kenapa bagi saya formula? Betul tak? Tengok nama. So bagi nama. Okey, tulis persamaan kimia dalam set 2. So set 2 you tahu, you ada CH4 juga. Dia melalui pembakaran, so ada kehadiran oksigen menghasilkan jelaga. Jelaga formula dia C sahaja dan juga H2O. Balancekan, letak 2 kat sini. Settle lah. Okay, ingat jelaga formula dia adalah karbon sahaja.
Karbon yang terhasil tu dia kata jelaga. Ops, wish dia melompat, jahat dia. Okay, so itu sahaja untuk yang ini. Okay, next, hitung isi padu oksigen apabila 0.5. So tulis balik persamaan kimia CH4 plus O2 menghasilkan C plus 2H2O. Dan you tahu 0.5 jelaga terbentuk. So based on persamaan kimia you, okay wait lah, saya write, dia dah bagi bilangan mol straight away. So tak payah cari bilangan mol. Okay, let's say dia bagi disim ke isi padu ke, baru kita kena cari bilangan mol dahulu. Ni dia dah bagi dah bilangan mol untuk jelaga. So the issue is antara jelaga dan juga oksigen. Sebab dia nak isi padu oksigen, dia ada information pasal jelaga. So 1 mol jelaga apa yang you ada, dan 1 mol oksigen apa yang you nak cari. Okay, so jelaga you berapa? 0.5 mol. So you punya oksigen X you juga 0.5 sebab nisbah 1:1. Okay, dah dapat. Ni darab dia dengan dia punya isi padu molar 24 decimeter cube per mol. Okay, press your calculator correctly. 0.5 darab 24. So you dapat 12 decimeter cube. Betul tak? Cepat korang terangkan kita. Ya betul, 12 decimeter cube. Jangan gatal-gatal nak tukar ni kepada sentimeter cube. Tinggalkan yang decimeter cube. Sebab tak salah pun. Okay, unit isi padu chemistry kita terima je decimeter cube dan juga sentimeter cube. Faham? So just you ikut saja tu konsep. Takkan you ada pening mana-mana. Okay, oh ya, saya kena ceritakan markah kat mana. Okay, dia satu markah saja. Satu markah you kat mana? You darab ni, you bagi jawapan betul. Kalau soalan ni you salah, memang naya lah. Sebab nisbah mol semua dia tak bagi markah pun. Kesian you. Okay, Darjah 6.1 menunjukkan papan tanda keselamatan di stesen minyak. Wajarkan. Okay, dia suruh wajarkan. Okay, amaran ini betul. So wajarkan maksudnya you kena kata dia betul. Okay, dia bukan tanya wajarkah. Okay, so you just kata kenapa yang ni logik. Okay, kenapa di petrol station we cannot smoke? Because petrol station ada bahan api. Apa nama bahan api tu? Petrol. Memanglah ada diesel pun kan. Okay, tak apa. You tak nak mention petrol kan? Okay, tak apa. You mention bahan api. Okay, you mention bahan api. So I understand in petrol station tak ada minyak sahaja, memang ada diesel pun kan. Okay, so bahan api mempunyai takat didih yang rendah. Boleh. Ataupun dia mudah terbakar. Okay, that is the reason. That is the prime reason. Okay, bahan api mudah. Okay, disebabkan dia tunjuk 2, so better you bagi 2 reason. Aish, menyampak aku. Pen aku stuck pula. Dah habis charge lah ni. Ya, dah habis charge. Sekejap. Okay, now bahan api iaitu petrol dan diesel mudah terbakar. Dan okay, dia 2 reason lah. Okay, mudah terbakar dan mudah meruap. So apart from this tu, you boleh kata dua bahan ini dia mempunyai takat didih yang rendah. So senang untuk dia mencapai takat didih dia yang rendah itu. So sangat senang untuk dia terbakar untuk blast up. Nanti jenuh lah. Betul tak? Okay, so itulah the reason for this papan tanda. Okay, next question. Okay, menunjukkan formula struktur bagi ester dengan bauan apple. Okay, so dia tanya nama ester ini. Okay, so cuba tengok ester ini dengan betul-betul. Kita akan label dari belakang ke depan, betul? Okay, so cuba tengok yang ni 1, 2, 3, 4. Ada 4, betul tak? Okay, so ini adalah bu. Okay, dia ada 4 karbon, so dia something dengan bu. Okay, dan ini ada 3. Osh. So dia adalah prop lah. Okay, so ester kita akan nama dari belakang ke depan. Okay, maksudnya belakang ni apa? But kan? So kita kata butil. Okay, butil propanoat. Tu je.
propanoat. Tu je nama dia. Okay. Then formula struktur bagi isomer itu 3 markah. So maksudnya kena bagi 2. I tak tahulah soalan ni dia kenapa dia tak. Oh ya, dia mention 2. Aku yang tak baca soalan, aku terus jump. Okay, so nama ester dan juga 2 formula. Okay, so satu you boleh lukis macam ni kan. Okay, so other than that you boleh lukis macam ni. Okay, you letak H, C, C, C dan juga C di side. Ini O, ini H. Okay, then atas you letak H balik. Sini H, sini H, sini pun H, sini pun H. Bawah pun sama, sini pun H, sini pun H, sini pun H dan sini pun H. Okay, sama juga lagi satu formula dia. Just same like this. H, C, 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 C dan H. Kiranya OH ini you bawa to another one side, which is okay, macam saya lah kan. Saya bawa to atas kat sini, O dan H. Or you tak nak macam tu. Okay, you pastikan you punya line untuk O saja. So ini adalah H, ini pun H, ini pun H, ini pun H, ini pun H. So jangan kata you tak tahu lukis formula struktur pula. Jenuh aku nak mengajar benda tu. But let's say you nak juga saya mengajar, boleh je comment down. Saya akan buat video untuk yang tu. Atau you boleh join kelas tuition kita yang kita akan discuss. So dia ada 2 lah. Okay, either yang sebelah ni atau yang ini. Dia ada 4 jawapan sebenarnya. Okay, saya tunjuk 2 yang paling senang untuk nak ingat. Okay, so settle untuk this question. Soalan nombor 8. Aku settlekan sekali lah video ni. Okay, larutan piawai kuprum 2 nitrat disediakan melalui 2 kaedah. Okay, kaedah 1, kaedah 2. Okay, hitung nilai Z ni. Nilai Z, dia suruh kira nilai Z ni. Okay, off kejap. Okay, so you tahu you ada 0.1 mol decimeter cube semua ni kan. Okay, so it's simply N sama dengan MV. Okay, per dengan 1000. Okay, kenapa saya kata per dengan 1000? Sebab ni guna centimeter cube, betul tak? Ya betul lah, ml lah, tapi centimeter cube. Sebab isi padu untuk diskelaran volumetric is centimeter cube. Okay, so 100 darab 1 bahagi 1000. So you dapat 0.1 mol. Okay, tapi nak kira Z. Z adalah GSM. So Z sama dengan 0.1 mol darab dengan GSM molar 188 gram per mol negatif 1. Cut and cut mol, you akan dapat 18.8 gram. So markah pertama you kira bilangan mol. Markah kedua you jawapan akhir dengan unit yang betul. Okay, bandingkan keamatan warna biru bagi kedua-dua larutan piawai disediakan, berikan satu sebab. Okey, cuba tengok keamatan larutan biru kat sini dan juga kat sini. Sebelum pencairan dan selepas pencairan. Nama pun dia buat pencairan. So, which one akan lagi pekat? Sebelum lah ni akan lagi pekat warna ni, akan warna dia tak akan pekat sangat. So, very simple, you just kata keamatan warna biru dia berkurang. Okay, keamatan warna biru berkurang. Kenapa? Sebab kepekatan Cu2+ sudah berkurang kan, dia mencairkan. So that's the reason. Kepekatan Cu2+ berkurang. Settle lah. You punya markah kedua, dapatlah 2 markah. And lastly, soalan B. Larutan piawai disediakan melalui kaedah 2 digunakan untuk menyediakan sejenis garam tak terlarutkan. Okey. So kalau kaedah 2 dia kata menyediakan garam tak terlarutkan. Apa nama kaedah ni? Yes, betul. Kaedah penguraian ganda 2 atau pemendakan. Okay, I love to write kaedah penguraian ganda 2 sebab buku teks dia kata tindak balas pemendakan, kaedah penguraian ganda 2. And ada skema dia tak terima pemendakan, dia terima penguraian ganda 2. So tak payah mention pemendakan, just mention penguraian ganda 2. But I also personally like to write pemendakan sebabnya simple. Kaedah penguraian ganda 2. Okay, double decomposition method. Okay, nama larutan A dan juga mendakan Y yang dihasilkan. Okay, larutan A, ni larutan A.
You tahu ni CuNO3 ni larutan tak berwarna mendakan Y. Okay, fine. Kejap. Okay, CuNO3. Okay. So larutan A ini, okay, kalau you nak buat yang ni, satu garam larut, satu garam tak larut. Okay, betul. Okay, in this case you kena pilih satu garam tak larut lah. So A ni garam tak larut, larutan garam tak larut. Betul? Betul ke salah? Ya ke ataupun aku salah? No. Kita akan pilih dua larutan garam larut. Apa-apa kata pun korang menganggur je. Tak pun apa nak kata salah ke betul ke kan, ish. Okay, ingat, when dua larutan garam larut bertindak balas, dia boleh, bukan mesti, boleh menghasilkan larutan tak berwarna, which is garam tak larut lah. Okay, so in this case dua-dua kena larut, and you tahu you akan terbentukkan mendakan Y. Okay, tu satu. Ada tak extra question apa-apa? Tak ada. Okay. And dia kata ni larutan tak berwarna, so it's of course mendakan putih lah. Okay, so you pilih any garam larut lah. Okay, so macam my case, bukan any garam larut, you boleh pilih pasal kuprum saja. Kenapa? Sebab tu yang tak larut. Okay, kuprum pula, karbonat. Sebab the cation kat sini akan gabung dengan anion kat sini, betul tak? So let's say cation dia ammonium ke kalium ke natrium ke apa-apa pun, dia gabung dengan nitrat, semua garam nitrat larut. So tak mungkin. So yang ni kenalah ada yang susah nak larut. So saya lebih suka pilih karbonat punya, which is ammonium ke natrium ke kalium karbonat. So saya pilih kalium karbonat, simple. Okay, saya pilih kalium karbonat. Okay, so larutan AU kalium karbonat, either 3 lah. Okay, kalium karbonat boleh, ammonium karbonat boleh, ataupun natrium karbonat. Okay, dan mendakan YU apa? Okay, mendakan YU adalah kuprum 2 karbonat. Okay, sebab kuprum ni gabung dengan anion untuk larutan A itu. So you dapat kuprum 2 karbonat. Kejap lah aku tunjuk juga kan. Okay, CuNO3 2. Okay, betul. Then kalium karbonat, which is kalium adalah K dan juga karbonat KCO3 2 minus K2CO3. Okay, so dia akan buat apa? Anion ni dia akan gabung dengan cation ni akan gabung dengan yang ni. So Cu2 plus CO3 2 minus CuCO3, dan juga K ni dia akan gabung K dan juga KNO3. So you tahu KNO3 adalah larut, CuCO3 tak larut. So mendakan Y adalah CuCO3, which is kuprum 2 karbonat. Dapat? Sorry lah kalau laju sangat. I tak tahu kenapa I sangat excited jawab soalan ni, sampaikan laju sangat my pace today. Okay, so huraikan satu ujian kimia untuk menentusakan kehadiran cation dalam mendakan Y. Mendakan Y you kata kuprum 2. Okay, so you nak guna apa? Okay, you nak test cation kuprum pula. Okay, so first 3 markah kan, you kena campurkan asid nitrik. Ni you kena tengok buku teks tau. Asid buku teks dah bagi dah. Campurkan asid nitrik dengan mendakan Y dalam tabung uji. Dengan mendakan Y dalam tabung uji. Okay, next apa you kena buat? Okay, next you kena tambahkan beberapa titis larutan. Okay, you boleh pilih NaOH ke atau NH3, as long as you ingat pemerhatian dia. Titis larutan NaOH sehingga berlebihan. Kena tambah secara berlebihan tau, baru you nampak the color change tu untuk this case. You tengok you punya diagram in buku teks. Then kalau you tambah NaOH, dia akan hasilkan mendakan biru. So mendakan biru terbentuk dalam NaOH berlebihan. Cukuplah.
Or you boleh je, kalau you nak guna NH3, you boleh kata larutan biru tua terbentuk dalam NH3 berlebihan. So this is your 3 marks. Itu cakap sikit tau, aku rushing sikit, so saya tulis lalu laju. Okay, so this is your complete 3 marks. Saya harap you faham apa saya terangkan kat sini. Okay, if tak faham boleh bagi tahu, especially this question lah. Saya rasa macam mesti ada yang tak kena untuk korang. Kalau tak kena bagi tahu lah, we can go another one session. Okay, betul. So larutan periodic menggunakan kaedah 2. Okay, so kejap aku explain lagi sekali kan. Okay, so you tahu kaedah 2 dia dapat kuprum 2 nitrat. Okay, betul kan? So dia kata yang digunakan untuk menyediakan, so dia guna tu untuk menyediakan garam tak larut. Okay, betul. Nak sediakan garam tak larut, you kena ada 2 larutan garam larut. Okay, dengan syarat anion yang ini dia boleh menjadikan, when dia gabung dengan cation yang ini, dia boleh membentuk garam tak larut. So that is why saya pilih karbonat. Okay, boleh je kalau nak pilih klorida pun, tapi not suggested. Lalu kita pilih karbonat. Okay, sebab macam soalan ni dia open sangat, so pilih karbonat punya lah. Okay, so I pilih kalium karbonat. You nak pilih ammonium karbonat boleh, you nak pilih natrium karbonat boleh, silakan, as long as it's on karbonat. Then nanti you tukar, you jadi kuprum 2 karbonat. Okay, that's the case lah. Okay, so saya harap you faham yang ini. This question saya ceritakan pemberian markah dia semua. Ni every single step satu markah. Setiap satu ni you je nama dia, jangan bagi formula. You bagi formula salah sebab dia minta nama. Dapat 2 markah. Ni you namakan kaedah dengan betul. Jangan kata kaedah penguraian, salah. We want the complete word, penguraian ganda 2. Okay, keamatan warna berkurang, kepekatan CO2+ berkurang, betul. Okay, yang ini pun saya dah cerita dah. So that's it lah untuk soalan bahagian A SBP. So dah settle bincang semua 8 soalan SBP. So in next video saya nak jump kepada soalan bahagian B pula untuk paper SBP ini. You boleh komen, tapi saya akan bawa bahagian C dulu kot saya rasa. Okay, saya akan bawa bahagian C dulu, then baru saya jump ke bahagian B. So you boleh komen lah kalau you nak video mana-mana paper trial secara spesifik. Okay, itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. I will meet you in next video with a new lesson. Bye bye.